Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Mengkaji bukan untuk merendahkan tetapi demi kebenaran dan keyakinan, oleh Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur ni. Jadi kita baca dah itu kisah yang ke-9 tapi tak ada habis, panjang. Itu kisah usia Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita baru itu kita ngelah perbincangan tentang ulama yang kata, yang berpendapat umur umur masa Nabi kahwin tu dengan Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah tu 40 tahun dah. Pertama Musa bin Uqbah dalam maghazinya. Ya. Lepas tu yang kedua Muhammad bin Sa'ad al-Mani az-Zuhri atau Ibn Sa'ad dalam Tabaqah al-Kabir dah, Tabaqah Ibn Sa'ad dah. 30 Hijrah. Yang ketiganya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari dalam Tarikh al-Umam wal-Muluk dah. 224 yang ke-310 Hijrah. Lama-lama peringkat awal kan ya. Lepas tu yang keempatnya Abu Hasan atau Abu Bakar Ahmad bin Yahya bin Jabir bin Daud al-Balazuri dalam 297 Hijrah dan Al-Ansab al-Surah. Yang kelima Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Abdul Qarim al-Jazari al-Syaibani atau Ibn Athir 505 hingga 230 Hijrah dalam Al-Kamil fi Tarikh. Yang keenam ini Allamah Ahmad bin Muhammad al-Qastalani 801 hingga 903 Hijrah. Ini dia ni ada Al-Mawahibul Laduniyah min al-Minah al-Muhammadiyah, bil Minah al-Muhammadiyah. Lepas tu Safiyur Mubarak Fari dari Rahiqul Makhtum. Ini kitab moden yang kira banyak napis dah. Tapi juga menerima yang mengatakan 40 tahun dah. Yang ke-8 Syekh Muhammad bin Rizq bin Turhuni dalam Sirah Az-Zahabiyah. Nah, dia pun macam cenderung kata 40 tahun juga dah. Lama dah. Okey, madar lah kita kata sumber yang paling awal lagi iaitu Musa bin Uqbah lah. Lain tu walaupun timbul lepas tu macam kutip daripada dia lah. Tarikh Tabari kutip dia, hak lain tu sama telah lah dah. Okey. Jadi Musa bin Uqbah ni 141 Hijrah dah. Dia paling awal lah. Kalau kira kitab dan pendapat ulama dan hal lain tu lewat sikit. Ibn Jarir Tabari ni 204 hingga 310 Hijrah. Itulah peringkat awal dia. Jadi Al-Tut Ibn Sa'ad 230 Hijrah. Itulah peringkat awal dah. Jadi ada ulama yang mendiamkan iaitu Ibn Hisham dalam Sirah Nabawiyah tak sebut. Abdul Rahman Suhaili dalam Radul Unuf Syarah Sirah Ibn Hisham pun dia tidak sebut pasal umur Khadijah ni. Ataupun dia nukil satu, ada dia nukil 25 tahun dah umur umur Nabi 25 tahun, tapi umur Mukminin Khadijah radhiyallahu anha tak sebut umur dah dalam Sirah Ibn Hisham dan Syarah dia Radul Unuf. Abdul Rahman As-Suhaili tu tak sebut juga. Dia serupa dengan Ibn Hisham. Lepas tu Abu Hatim Muhammad bin Hibban At-Tamimi Al-Busti dah dalam As-Sirah Nabawiyah wal Akhbar Al-Khulafa pun tak sebut juga umur Nabi. Begitu juga Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said Ibn Hazm Al-Andalusi dah 304 hingga 409 Hijrah pun tak sebut juga dalam sirah dia. Imam Zahabi dah dalam Sirah Nabawiyah pun tak sebut juga pasal umur Nabi ketika umur Khadijah ketika kahwin dengan Nabi dah tak sebut lah. Itulah seberingkah. Jadi kita nak bincang hari yang berhujah dengan maklumat Musa bin Uqbah lah. Kebanyakan itu punca dia. Kitab terawal cerita ni, hak lain tu sambung-sambung waktu dah daripada Musa bin Uqbah ni. Tanpa diragukan lagi Musa bin Uqbah dianggap sebagai seorang ulama yang sangat unggul dan kitabnya Al-Maghazi dianggap antara penulisan terbaik dan dipuji oleh Imam Malik. Imam Malik ni tak setuju dengan Ibn Ishaq, dia setuju dengan Imam Musa bin Uqbah ni, kata dipuji nah. Kemasyhuran kitab ini tidak dipertikaikan lagi dan tidak memerlukan penjelasan dan keterangan
Kerana itu bukanlah satu pemfokusan dalam bab ini. Bukan kita kira kitab tu terbaik ke, tak ada salah sikit abuk dah. Meskipun demikian, tidak dinafikan, terdapat juga ulama yang mengkritik beberapa periwayatan yang disampaikan oleh beliau Musa bin Uqbah ni. Kalau kira kat Imam Malik kata kat Maulid Musa bin Uqbah jauh daripada Ibn Ishaq dah. Kitab sirah. Kritikan tersebut bukanlah kritikan peribadi, sebaliknya kritikan yang berbentuk ilmiah. Bukan saya body kata dah. Yang pentingnya kritikan ilmiah. Okey, Yahya bin Ma'in dilaporkan mengkritik beberapa maklumat yang disampaikan oleh Musa bin Uqbah. Kritikan beliau perlu diambil perhatian. Kerana Ibn Ma'in bukanlah calon-calon ulama dalam bidang jarh dan ta'dil. Meskipun begitu, masih terdapat perbincangan berkaitan kritikan ini dan ada yang cuba menafikan fakta bahawa Ibn Ma'in pernah mengkritik Musa. Apapun Ibn Ma'in mengiktiraf kredibiliti Musa, cuma berkemungkinan hanya mengkritik beberapa maklumat sahaja. Wallahu alam. Rujuk Az-Zahabi Siyarul A'lam Nubala jilid 6 muka 117. Itu dah. Okey, lepas tu Az-Zahabi ada menyebut kitab Maghazi Musa bin Uqbah hanya satu jilid yang tidak tebal dah. Kami sudah mendengarnya, kebanyakannya sahih. Kebanyakan ada bukan semua, kebanyakannya sahih. Dan juga Mursal Jayyid ni. Mursal Jayyid ni bolehlah terima dah. Namun ia ringkas dan memerlukan kepada tambahan dan penerangan yang sempurna. Bila menambah usaha yang bagus dilakukan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bahaqi dalam kitab susunannya Dalailun Nubuwah. Az-Zahabi Siyarul A'lam Nubala jilid 6 muka 116. Okay, lepas tu Musa bin Uqbah meninggal dunia pada tahun 141 Hijrah. Awal lagi dah. Terdapat khilaf tentang tarikh kewafatan beliau. Dikhabarkan Bukhari lebih memilih tahun 141 Hijrah sebagai tahun kewafatan beliau lah, Musa bin Uqbah ni. Rujuk muqaddimah oleh masyhur Hasan Salman dalam Ahadits Muntakhabah. Yusuf bin Muhammad bin Umar bin Qadi Asy-Syu'bah Al-Ahadits Muntakhabah min Al-Maghazi Musa bin Uqbah. Beirut Muassasah Ar-Rajan 1991 muka 14 hingga 20. Okey, namun malangnya ulama tidak menemui satu bukti menyatakan tarikh kelahiran Musa. Tak tahu bila lahirnya. Tarikh kelahiran beliau sangat penting untuk melihat sama ada beliau sempat bersama dengan Hakim bin Hizam radhiyallahu ataupun tidak. Sahabat ni tak. Dia lewat. 141 Hijrah namunah dah. Jadi jadil kau dengan sahabat ni. Hakim radhiyallahu dikatakan wafat pada tahun 54 Hijrah. Awal lagi 54 dah. Menurut maklumat yang disampaikan oleh Abu Nu'aim dalam Ma'rifah As-Sahabah dan Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala dah. Nyatanya Musa sempat dengan beberapa orang sahabat iaitu Ummu Khalid, Ibnu Umar dan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhum. Jadi Ummu Khalid ni siapa dia? Yahya bin Ma'in pernah tanya, adakah Musa bin Uqbah maula hamba kepada Ummu Khalid? Ibn Ma'in mengiyakannya. Dia pernah jadi hamba kepada Ummu Khalid. Rujuk Abu Bakar Ahmad bin Abi Khaytamah, Zuhair bin Harb, At-Tarikh Al-Kabir Yusamma Tarikh Ibn Abi Khaytamah, Tahqiq Salih bin Fathi Halam tanpa tempat, Al-Faruq Al-Khadisah Din-Nas wa Tawzi' tahun 2004 jilid 1 muka 232 dah. Jadi itulah Ummu Khalid ni dah. Ibnu Umar dan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Musa bin Uqbah Al-Maghazi, Tahqiq Muhammad Baqtish Abu Malik Al-Maghribi, Jami'ah Zahar 1994 muka 16. Terdapat maklumat menyatakan beliau turut sempat bertemu dengan Jabir dahulu. Rujuk Az-Zahabi Siyarul A'lam Nubala jilid 6 muka 114. Atau ada jumpa lah. Masalahnya Hakim ni awal mati 4 Hijrah. Orang tengah siapa dia antara dia dengan dengan Hizam ni, dengan Hizam. Hakim bin Hizam ni. Sahabat Nabi tapi ia wafat tahun 54 Hijrah awal lagi. Ada kemungkinan kalau dia jumpa belajar dah. Justru beliau dikira sebagai sirar tabi'in kecil lah. Tabi'in yang sikit sangat jumpa dengan sahabat, ramai tak jumpa dah. Terdapat maklumat menyatakan beliau pernah menunaikan haji bersama Ibn Umar, yang ini wafat pada tahun 74 Hijrah ketika berusia 84 tahun. Jadi Ibn Umar ni umur 84 tahun masa tu dia jumpa dah. Pada Ibn Umar ni wafat tahun 74 Hijrah ketika berusia 84 tahun dah. Dia jumpanya tahun 88 Hijrah. Dia lagi dah. Jadi dia sempat jumpa dengan Ibn Umar. Hasilnya terdapat
Dah. Rujuk muqaddimah oleh masyhur Hasan Salman dalam Ahadits Muntakhabah Yusuf bin Muhammad, Ahadits Muntakhabah min Maghazi Musa bin Uqbah, muka surat 16. Lepas tu dia kata hasilnya terdapat pengkaji mengatakan mustahil bila lahir setelah tahun 55 Hijrah. Dah, kerana kali 55 kecil benar dah. Musa bin Uqbah al-Maghazi, tapi dia mati dah lewat mana 141 Hijrah. Ada umur 100 tahun tak? Tahulah. Musa bin Uqbah al-Maghazi, muka surat 16. Sebenarnya tidak mustahil jika Musa lahir pada tahun 55 Hijrah. Jika beliau lahir pada tahun tersebut, beliau telah berusia 13 tahun ketika tahun 58 Hijrah. Dan umur itu sudah dikira sesuai untuk menunaikan haji untuk orang seperti beliau. Lebih tepat jika dikatakan beliau sudah mencapai umur yang munasabah untuk menunaikan haji pada tahun tersebut. Jika kita katakan beliau lahir pada tahun 50 Hijrah, ini bermakna umur beliau ketika itu ialah 18 tahun. Boleh rujuk muqaddimah oleh masyhur Hasan Salman dalam Ahadits Muntakhabah Yusuf bin Muhammad, Ahadits Muntakhabah min Maghazi Musa bin Uqbah, muka surat 8 dah. Itu cerita tentang itulah. Sekiranya kita membuat anggapan Musa lahir pada tahun 50 Hijrah, beliau hanya berusia 4 tahun pada tahun 54 Hijrah. Itu tahun kewafatan Hakim. Atau 10 tahun pada tahun 60 Hijrah. Mengikut pendapat Al-Bukhari. Hakim radhiyallahu meninggal pada tahun 60 Hijrah. Dah. Imam Bukhari kata 60 Hijrah baru meninggal dah. Ketika itu Hakim radhiyallahu berusia 120 tahun. Tua benar Hakim ni. Bermakna beliau sempat berapa tahun yang berkualiti bersama dengan Hakim radhiyallahu sekurang-kurangnya 4 tahun. Itu pendapatlah kata dia sempat ni. Ataupun ada Jawa Tengah lah tak? Maulana Asri Yusuf menafikan wujudnya pertemuan antara Musa bin Uqbah dengan Hakim bin Hizam radhiyallahu. Perbincangan empat mata dibuat pada Sabtu 14 September di MSU Shah Alam sekitar jam 12.20 malam selepas selesai pengajian talaqi kitab Jami' At-Tirmizi ni. Dia kata gitulah. Tak sempat. Logiknya macam tak sempat ni tak? Okey, timbul persoalan pertama, adakah terdapat bukti Musa pernah bertemu dengan Hakim radhiyallahu yang ketika itu sudah terlalu sangat tua lah, ataupun beliau hanya mendengar daripada mulut orang lain deh. Kalau jumpa pun kata umurnya hanyut 120 tahun deh. Persoalan kedua yang harus dijawab ialah benarkah Hakim bin Hizam radhiyallahu lahir 13 tahun sebelum tahun gajah? Tua lagi benar. Benarkah Ummul Mukminin Khadijah 2 tahun lebih tua daripada beliau? Dah, sekarang lagi nak bicara dah. Jawapan persoalan pertama, wujud kemungkinan besar yang beliau tidak pernah bertemu dengan Hakim bin Hizam radhiyallahu. Ini berdasarkan pengakuan-pengakuan yang dibuat oleh beliau sendiri sebenarnya dah, yang boleh membantu kita bagi menjawab persoalan ini. Ibn Hajar berkata diriwayatkan daripada Ibnu Abi Khaythamah bahawa Musa berkata, aku tidak bertemu dengan seorang pun sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis langsung daripada Nabi Muhammad SAW kecuali Ummu Khalid. Ummu Khalid aja dengar ngaji sungguhnya. Lain Ibnu Umar dia pun tak dengar ngaji lah. Ummu Khalid hati hadis. Musa bin Uqbah ditanya, adakah kamu pernah melihat mana-mana sahabat? Beliau menjawab, saya pernah mengerjakan haji ketika Ibn Umar ada di Mekah pada tahun Haji Najdah Al-Hazuzi. Saya juga melihat Sahal bin Sa'ad senang bergerak. Dia jumpa tu ada nampak. Tapi ngaji tu tidak dah. Tu pun umur tua dah. Lepak. Tahun berapa? Tahun saat ni kita baca dah saat ni. Tahun ni pelapis Hijrah. Tahun tu dekat 80 umur. Ibn Umar dah. Ibnu Abi Khaythamah membawa satu maklumat yang berharga yang menjadi petunjuk yang agak jelas bahawa Musa bin Uqbah radhiyallahu tidak bertemu dengan Hakim bin Hizam radhiyallahu. Beliau menyatakan Mus'ab iaitu Mus'ab Az-Zubairi mengkhabar kepada kami bahawa Abdul Aziz iaitu Ad-Darawardi mengkhabar kepada kami daripada Musa bin Uqbah daripada Abil Az-Zubair maula Hakim bin Hizam radhiyallahu. Ini logik ni. Ada Abil Zubair dah. Ada tengah antara Musa bin Uqbah dan Hakim bin Hizam lah. Gitulah. Ibnu Khaythamah dia ada sebut, Ibnu Abi Khaythamah sebut ni tak? Rujuk Ibnu Abi Khaythamah, Tarikh Ibnu Abi Khaythamah jilid 1 muka 235 dah. Abil Zubair merupakan seorang dinasiqah oleh Yahya bin Ma'in sebagaimana menurut katanya Abu Zubair tuan kepada Jabir adalah seorang siqah yang dipercayai siqah.
rujuk kitab yang sama, jilid 1 muka 235 dah. Okey, Hakim bin Hizam radhiyallahu ni sahabat ni adalah seorang sahabat Nabi yang ada pengaruh yang besar sehingga ketika pembukaan kota Mekah, Nabi SAW sendiri memberi jaminan keselamatan pada sesiapa sahaja yang berlindung di rumah beliau. Sepatutnya jika wujud pertemuan antara mereka atau sekurang-kurangnya musuh bin Uqbah pernah melihat beliau, pasti akan diceritakan kisah pertemuan tersebut. Meskipun berdasarkan maklumat-maklumat sebegini menunjukkan tidak berlaku pertemuan antara mereka, masih ada kemungkinan maklumat ini sahih kerana Musa semestinya akan mengambil maklumat daripada orang terdekat dengan Hakim radhiyallahu anhu atau orang yang berada di sekeliling sahabat Nabi tersebut seperti Abu Zubair ya. Abu Zubair dah, iaitu maula hamba Hakim. Az-Zahabi wafat 748 Hijrah menyenaraikan beberapa tabi'in yang mengambil periwayatan daripada Hakim radhiyallahu seperti Sa'id bin Al-Musayyab dan Muhammad bin Sirin. Tanpa disebutkan nama Musa bin Uqbah, dan pada akhirnya Az-Zahabi menyatakan, aku menyangka bahawa riwayat kesemua perawi ini berlaku secara mursal. Nah itu tak sebut nama sahabat lah, putus. Sebenarnya putus. Zahabi secara anan balad jilid 3 muka 44. Mungkin mursal ni mungkin masuk dengan mutaakhir dan mutaqaddim, itu putus lah. Tidak bersambung lah. Tak sambung sahabat dengan Nabi, dengan sahabat tersebut kau. Ataupun dengan sahabat tu sendiri, putus dengan sahabat lah. Okey, jawapan persoalan kedua. Benarkah Hakim bin Hizam lahir 13 tahun sebelum tahun gajah? Jika beliau lahir pada tahun masa tersebut, berarti beliau 13 tahun lebih tua daripada Rasulullah SAW. Dan mukminin pula lebih tua 15 tahun daripada baginda SAW. Gitulah. Orang berhujah 40 tahun gitulah. Berikut ialah beberapa maklumat asas yang penting untuk diketahui sebelum kita membuat kajian yang lebih terperinci. 1. Ulama bersih faham tarikh kematian Hakim bin Hizam radhiyallahu kepada 3 pandangan, iaitu pada tahun 54 Hijrah, 58 Hijrah dan 60 Hijrah. Antara yang berpandangan demikian, hak kata 54 Hijrah tu, Hay Al-Hatim Al-Madaini Abu Ubaid bin dan Syabab. Rujuk Az-Zahabi Sirah A'lan Balad jilid 3 muka 51. Ahmad bin Abdullah bin Ahmad Abu Nu'aim Al-Asbahani Ma'rifah As-Sahabah Tahqiq Adil bin Yusuf Al-Azazi Ar-Riyad Darul Watan di Nasr 1998 jilid 2 muka 71. Yahya bin Syarah bin Muri An-Nawawi dalam Tahzib Asma' wal Lughah Biarut Al-Durud Kutub Al-Miyah jilid 1 muka 116 ke 1000 Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Al-Ma'arif Tahqiq Tarud Al-Ukashah. Cetakan kedua Al-Qahirah Darul Ma'arif tanpa tahun muka surat 311. Itu pendapat kata 54 Hijrah wafatnya Hakim bin Hizam. Pendapat kedua kata 58 Hijrah. Rujuk Abu Nu'aim Asbahani Ma'rifah Sahabat jilid 2 muka 101. Dan hak kata 60 Hijrah. Siapa dia ni? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Dalam At-Tarikh Al-Kabir cetakan kedua Beirut Darul Kutub Ilmiah jilid 2008 jilid 3 muka 13. Imam Bukhari kata 60 Hijrah. Itu pertama. Yang keduanya, ulama beliau memilih Islam ketika pembukaan kota Mekah yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Rujuk Abu Nu'aim Al-Asbahani Ma'rifah As-Sahabah jilid 2 muka 101. An-Nawawi dalam Tahzib Asma' wal Lughah jilid 1 muka 116. Az-Zahabi dalam Siyar A'lan Balad jilid 3 muka 44. Pendapat ketiga, dia hidup pada zaman jahiliyah selama 60 tahun dan sebagai Muslim selama 60 tahun juga. Hak ni siapa dia kata? Bagi Nawawi, maklumat itu hanya maklumat yang masyhur. Ini berarti Al-Nawawi tidak mensahihkan maklumat tersebut. Rujuk Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir jilid 3 muka 11. An-Nawawi Tahzib Asma' wal Lughah jilid 1 muka 116. Az-Zahabi Sirah A'lan Balad jilid 3 muka 45. Yang poin keempat ada beliau berusia 120 tahun dan maklumat ini tidak dipertikaikan. Ini tak pertikai. Abu Nu'aim Asbahani Ma'rifah As-Sahabah jilid 2 muka 71 hingga 72. Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir jilid 3 muka 11. Az-Zahabi Sirah A'lan Balad jilid 3 muka 44. Jadi hak kata 120 tahun umur dia tu tak ada khilaf nah. Okay, berdasarkan kiraan Musa bin Uqbah, Hakim radhiyallahu lahir 13 tahun sebelum tahun gajah dan meninggal pada tahun 54 Hijrah. Tahun gajah baru lahir mengikut pandangan majoriti Rasulullah lah. Rasulullah lahir tahun gajah. Betul-betul tahun gajah. Masa orang raja Ethiopia nak suruh tu, Raja Habsyah nak suruh Mekah tu, jadi
dengan tentera gajah tu, masa tu Nabi lahir. Okay, Hakim bin Hizam tahu 13 tahun dah masa tu. Perutusan Nabi umur 40 tahun. Masa tu Hakim bin Hizam tahu 53 tahun. Hijrah Nabi umur 53 tahun, dia umur 60 tahun. Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi umur 61 tahun, dia umur 74 tahun. Beliau baru memulai Islam. Tahun 54 Hijrah, 120 tahun. Berdasarkan jadual satu di atas, rumusan yang dapat dibuat ialah: pertama, kiraan Musa bin Uqbah adalah tepat dengan mendakwa tahun kematian Hakim radhiyallahu ialah 54 Hijrah, bukan 60 Hijrah. Kiraan ini menunjukkan bahawa beliau berada dalam Islam selama 49 tahun dan 74 tahun dalam jahiliyah. Kalau kita kira gitulah. Kenyataan ini bertentangan dengan maklumat yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Abu Nu'aim Asbahani dan ulama-ulama lain menunjukkan beliau menjadi Muslim selama 60 tahun. Begitu juga zaman jahiliyahnya 60 tahun. Angka 60 tahun berkemungkinan tidak membawa maksud 60 tahun secara tepat, namun boleh jadi sekitar 60 tahun. Az-Zahabi dalam As-Siyar tidak bersetuju dengan fakta Hakim bin Hizam radhiyallahu menjadi Muslim selama 60 tahun. Sebaliknya beliau berpandangan hanya 40 tahun lebih saja. Itu pendapat Az-Zahabi dia. Rujuk Az-Zahabi Sirah Al-Adani Balak jilid 3 muka 45 dah. Jika diambil kira pandangan Az-Zahabi dan dibandingkan dengan jadual di atas, ternyata jadual menunjukkan Hakim radhiyallahu menjadi Muslim selama 40 tahun. Persoalan yang timbul ialah benarkah dakwaan Az-Zahabi itu, apalagi bertentangan dengan maklumat yang disampaikan oleh beberapa ulama lain termasuklah Imam Bukhari. Okey, kotak jadual kedua untuk kaji umur Hakim bin Hizam ni. Sekiranya beliau meninggal pada tahun 44 Hijrah dengan mengambil kira beliau 60 tahun dalam jahiliyah dan 60 tahun dalam Islam ni. Rasulullah SAW tahun 54 Hijrah, dia umur 120 tahun. Fathu Mekah style terbalik ni nak. Start dengan tahun kedua dah. Tahun 54 Hijrah, Nabi ni tak ada dah, wafat dah. Dia umur 120 tahun. Pada Fathu Mekah umur 61 tahun, Nabi wafat. Fathu Mekah tak wafat lagi. Fathu Mekah dia umur 74 tahun. Tahun ke-7. Tahun ke-7 kenabian 47 tahun Rasulullah SAW masih di Mekah dan Ummul Khadijah radhiyallahu masih hidup. Tahun ke-7 kenabian. Jadi dia masuk Islam situ ya. 31 dia katanya kebanyakan ulama sirah menyatakan Ummul Khadijah radhiyallahu wafat 3 tahun sebelum hijrah. Namun menurut keterangan lain beliau dikatakan wafat 5 tahun sebelum hijrah. Rujuk Ibnu Abi Khaisamah, Tarikh Ibnu Abi Khaisamah jilid 1 ke 170. Begitulah kalau kita anggap hidup lagi kau umur 47 tahun. Tahun ke-7 kenabian, tahun ke-10 kenabian. Ataupun tahun ke-13 kenabian tu Nabi pindah ke Mekah lah. Ke Madinah lah. Jadi 60 tahun masuk Islam tu pada tahun ke-7 kenabian masuk Islam bukan masuk Fathu Mekah, masuk awal lagi dah. Kalau ikut ni lah. Tahun gajah baru lahir mengikut pandangan majoriti, 13 tahun umur. Hakim bin Hizam ni 13 tahun dah. Menunjukkan beliau lahir 13 tahun sebelum tahun gajah. Kalau ikut ni lah. Berdasarkan jadual yang kedua di atas, rumusan yang dapat dibuat ialah jadual di atas telah melencong jauh dan tidak menepati kehendak fakta. Jika mengikut jadual di atas, Hakim radhiyallahu memulai Islam di Mekah bahkan semasa ibu saudaranya Ummul Mukminin masih hidup lagi dah. Itu mak saudara dia tu, Khadijah tu hidup lagi dah. Ini amat bertentangan sama sekali dengan maklumat menyatakan Hakim radhiyallahu lewat masuk Islam, memulai Islam malah selepas pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah baru masuk Islam ni. Ini pendapat yang ramai katalah. Okey, kotak jadual ketiga. Kita jangka-jangka dah. Sekiranya beliau meninggal dunia pada tahun 60 Hijrah bukan 54 Hijrah. Tahun 60 Hijrah Rasulullah SAW tak ada wafat dah. Hakim bin Hizam umur 120 tahun. Fathu Mekah Nabi 8 Hijrah. Nabi tahun 8 Hijrah umur Nabi 61 tahun. Dia umur tu masa 68 tahun. Beliau memulai Islam umur 68 tahun Fathu Mekah. Pada hijrah tu dia Nabi umur 53 tahun, dia umur 60 tahun. Dia beza 7 tahun dengan Nabi dah. Perutusan Nabi 40 tahun, dia umur 47 tahun, itu 7 tahun daripada Nabi. Tahun gajah baru lahir mengikut pandangan majoriti Nabi ni dah. Dia ni Hakim bin Hizam ni umur 7 tahun dah.
Berdasarkan tiga di atas, rumusan dapat dibuat seperti berikut. Iaitu pertama, beliau sebenarnya lahir 7 tahun sebelum tahun gajah. Bukan 13 tahun, 7 tahun. Kerana setelah dibuat kiraan tersebut, ia bersesuaian dengan usia kematian beliau, iaitu umur 120 tahun. Yang sepakat ulama ni. Yang kedua, jadual menunjukkan beliau berada dalam jahiliyah selama 52 tahun dan 68 tahun dalam Islam. Lama dalam Islam lah. Jumlah ini tidak ketara perbezaannya dengan 60 tahun lah. Kiraan sebegini pastinya lebih baik daripada kiraan yang terdapat dalam jadual satu dah. Beza jauh sangat. Yang ketiga, sekiranya benar Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha lebih tua 2 tahun daripada Hakim radhiyallahu anhu, ini bermakna beliau lebih tua daripada Nabi SAW sebanyak 9 tahun sahaja, bukan 15 tahun ni. 9 tahun sahaja beza dah. Jika demikian, usia Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika berkahwin dengan Rasulullah SAW ialah 34 tahun, bukan 40 tahun. Dah. Namun fakta tersebut tetap diragui kerana ia tidak bersumberkan maklumat yang benar-benar sahih lagi lah. Poin keempat adalah berdasar kepada beberapa tulisan ulama, kebanyakan mereka beranggapan Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 54 Hijrah. Namun Al-Bukhari berbeza pendapat dengan mereka. Bagi Al-Bukhari, tarikh kematian sebenar Hakim radhiyallahu anhu sebagaimana dinukilkan daripada Ibrahim bin Al-Munzir ialah pada tahun 60 Hijrah. Riwayat Ibrahim bin Al-Munzir. Dalam kes ini, pandangan Bukhari lebih tepat berdasarkan kajian yang dibuat tersebut. Jadi hujah je kuat lah. Berikut ialah maklumat yang dipetik daripada Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir. Hakim bin Hizam Abu Khalid Al-Asadi radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 60 Hijrah ketika berusia 120 tahun. Al-Hijazi Al-Qurashi hidup pada zaman jahiliyah selama 60 tahun dan dalam Islam juga 60 tahun. Menurut Ibrahim bin Al-Munzir. Itu kata Imam Bukhari dalam kitab Tarikh Al-Kabir. Al-Bukhari Tarikh Al-Kabir jilid 3 muka 13. Tarikh Al-Kabir ni kitab rijal. Jika maklumat yang disampaikan oleh Musa bin Uqbah silap, secara automatik hujah yang paling kuat digunakan untuk pertahankan usia Ummul Mukminin Khadijah adalah 40 tahun ketika dikahwini oleh Rasulullah SAW akan tertolak. Selain daripada itu, kemungkinan boleh dipertimbangkan bahawa jarak umur yang dekat antara Rasulullah SAW dengan Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ialah 7 tahun adalah lebih logik untuk menunjukkan mereka adalah sahabat yang baik sejak kecil lagi. Masalah dia sains baik. Masa Hakim bin Hizam ni, masa Nabi kecil dia ada sains sekali. Kalau tikah jauh nak umur tikah 13 tahun ni tua ni budak kecil, kurang nak sains tu, kurang logik lah dia. Adapun jarak 13 tahun agak jauh, namun sebetulnya ia tetap tidak menghalang mereka untuk bersahabat rapat. Ia hanya pertimbangan yang boleh difikirkan lah. Ini merupakan hujah yang paling penting untuk membuktikan bahawa Hakim bin Hizam dahulu meninggal pada tahun 60 Hijrah. Dan sekaligus membuktikan teori jadual ketiga adalah lebih benar. Berdasar kajian dibuat oleh ulama, terdapat 2 orang sahabat Nabi yang berusia 120 tahun dan mereka hidup dalam Islam selama 60 tahun. Dan dalam jahiliyah selama 60 tahun juga. Mereka juga meninggal dunia pada tahun yang sama. Ini bermaksud mereka lahir pada tahun yang sama juga. 2 sahabat dimasukkan ialah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dan Hasan bin Thabit bin Al-Munzir radhiyallahu anhu. 2 orang ni umur 120 tahun berlaku dah. Hakim bin Hizam radhiyallahu dan Hasan bin Thabit bin Al-Munzir radhiyallahu. Dua-dua ni wafat pada tahun 60, hampir sama je umur dia dah. Betul dia sama, mati dah. Rujuk Al-Bu Nu'aim Asbahani Ma'rifat As-Sahabah jilid 2 muka 845. An-Nawawi dalam Tahzib Asma' wal Lughah jilid 1 muka 157. Al-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala jilid 2 muka 512. Okey, Al-Zahabi membawakan maklumat yang disampaikan kepada Ibn Ishaq. Aku bertanyakan Sa'id bin Abdul Rahman bin Hasan, berapakah umur Hasan ketika hijrah? Dia menjawab 60 tahun. Masa hijrah tu umur 60 tahun. Rasulullah SAW pula ketika hijrah berusia 53 tahun. Ni dia. Ketika 7 tahun lebih tua daripada Nabi dah. Rujuk Al-Zahabi Sirah A'lan Balad jilid 2 muka 513. Maknanya beza umur antara mereka ialah 7 tahun. Tuntasnya, sekiranya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu meluk Islam ketika berusia 60 tahun, iaitu Dr. Raghib As-Sarjani menulis bahawa Hasan bin Thabit berusia 60 tahun ketika meluk Islam. Balagha Hasan bin Thabit as-sittin min umrihi wa sami'a bil Islam dakhala fihi. Rujuk islamstory.com bin Thabit.
Tuntasnya sekiranya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu meluk Islam ketika berusia 60 tahun, itu bersamaan tahun Nabi Muhammad SAW berhijrah, dan meninggal 60 tahun kemudian. Ia bersesuaian dengan pernyataan bahawa beliau menjadi Muslim selama 60 tahun. Ini bermakna tarikh kewafatan beliau ialah 60 hijrah, bukannya 54 hijrah. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa sejarawanan. Rujuk Al-Bukhari tidak menyatakan usia Hasan bin Sabit. Rujuk Al-Bukhari Tarikh Al-Kabir jilid 3 muka 29. Ibn Ishaq mendakwa beliau meninggal pada tahun 44 Hijrah, sebagaimana disebutkan juga kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu sama. Al-Haytham bin Adi dan Al-Maidah ini pula mendakwa Hasan meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Rujuk Az-Zahabi Sirah Al-Alain Balad jilid 2 muka 522 hingga 523. Okey, habis itu dah. Okey, cuma dalam kes Hakim bin Hizam radhiyallahu pula, beliau bukan benar-benar berusia 60 tahun ketika memeluk Islam. Disebutkan 60 tahun berkemungkinan merujuk pada angka yang dekat, sebagaimana amal orang Arab ni lebih kurang lah, bukan tepat tu nak. Menurut tulisan Dr. Raghib As-Sarjani bertajuk Hasan bin Sabit, beliau menjelaskan Hasan radhiyallahu lahir sekitar 8 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Sekiranya benar apa yang nyatakan oleh beliau, ternyata ia hampir tepat dengan keputusan kajian menunjukkan Hakim radhiyallahu lahir 7 tahun sebelum tahun gajah. Apalagi Dr. Raghib tidak menyatakan dengan tepat, sebaliknya mengatakan sekitar 8 tahun. Keputusan akhirnya menunjukkan maklumat yang disampaikan oleh Musa bin Uqbah dalam Al-Maghazi berkenaan perkahwinan Rasulullah SAW dengan Ummul Mukminin Khadijah alaihissalam. Kata 40 tahun tu silap lah. Berdasarkan kalau kita anggap 2 tahun beza antara Hakim bin Hizam ni dengan Aisyah. Beza dengan Aisyah dengan Khadijah. Hakim bin Hizam ni anak dara dia ada. Mak dara dia tu Khadijah tu tikah 2 tahun dah. Tua sikit 2 tahun dah. Jadi tikah 9 tahun Nabi lah. Tak siapa tikah ni 15 tahun dah. Pendapat ulama yang menyatakan umur 25 dah dan atau 35 tahun. Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Bahaqi 384 hingga 458 Hijrah. Dalam Dalailun Nubuwah wa Ma'rifah Ahwal Sahih Asy-Syari'ah melalui Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi, menyatakan usia Ummul Mukminin Khadijah ialah 25 tahun. Ini Bahaqi dalam Dalailun Nubuwah dia kata melalui Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi, usia Mukminin Khadijah ialah 25 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Beliau menyatakan, saya telah membaca tulisan Abu Bakar bin Abi Khaisamah. Beliau mengatakan Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi melaporkan antaranya Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia ketika usia 65 tahun. Ada yang mengatakan 50 tahun. Pandangan 50 tahun lebih sahih. Itu riwayat lama lah. Tadi 50 tahun lebih sahih, lebih kuat. Az-Zahabi mendapati telah memberikan pujian kepada Al-Bahaqi, malah beliau membuat perbandingan antara kitab tersebut dengan Maghazi karya Musa bin Uqbah. Perbandingan itu adalah daripada aspek penerangan yang lebih jelas dan panjang berbanding Al-Maghazi yang lebih ringkas. Menurut beliau, kitab Maghazi Musa bin Uqbah hanya 1 jilid yang tidak tebal. Kami sudah mendengarnya, kebanyakannya sahih dan juga mursal jayyid. Namun ia ringkas dan memerlukan pada tambahan dan penerangan yang sempurna. Beliau menambah pada usaha yang bagus dilakukan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bahaqi dalam kitabnya Sunannya Dalailun Nubuwah. Rujuk Az-Zahabi Sirah Al-A'lamin Nubala jilid ni muka 116. Puja Az-Zahabi bukan bermaksud keseluruhan isi kitab tersebut adalah sahih. Cuma dia lebih detail. Yang kedua, Abu Fida Ismail bin Umar bin Kathir atau Al-Hafiz Ibn Kathir 700 hingga 774 Hijrah. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah ada menyebutkan maklumat ini pada 2 tempat. Pertama, beliau menukilkan maklumat daripada Al-Bahaqi seperti di atas lah. Yang kedua, juga daripada Bahaqi yang meriwayatkan daripada Al-Hakim. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bahaqi daripada Al-Hakim bahawa umur Rasulullah SAW ketika berkahwin dengan Khadijah ialah 25 tahun. Manakala umur beliau pula ialah 35 tahun. Umur Khadijah ni 35 tahun dah. Ada dikatakan usianya 25 tahun. Dok main 35 hingga 25 dah. Bukan 40 dah, jauh dah. Maklumat ini bertentangan dengan apa yang nyatakan oleh Al-Bahaqi dalam Dalailun Nubuwah. Yang ketiga, Ibn Katsir di tempat yang lain mengemukakan beberapa maklumat lain yang agak penting untuk dikaji.
Dalam satu riwayat Az-Zuhri berkata umur Rasulullah SAW ketika berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha ialah 21 tahun. Ada dikatakan usianya 25 tahun, iaitu zaman pembinaan Kaabah. Al-Waqidi berkata tambahannya usia Khadijah radhiyallahu pula 45 tahun. Waqidi lebih jauh lah. Ilmuwan lain berkata umur Rasulullah SAW ketika itu ialah 30 tahun. Daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu umur Rasulullah SAW ketika mengahwini Khadijah radhiyallahu ialah 25 tahun, sedangkan usia beliau 40 tahun. Itu Hakim bin Hizam. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu usia Khadijah radhiyallahu 28 tahun ketika Nabi kahwin dengan Khadijah dia lah. Jadi Khadijah masuk 28 tahun. Kedua-duanya direkodkan oleh Ibn Asakir berlaku. Ibn Kathir tidak memberikan pandangan beliau terhadap jawapan yang paling tepat. Dalam tulisan beliau dinyatakan terdapat pandangan ulama bahawa usia Rasulullah SAW ialah 21 tahun ketika perkahwinan antara mereka berlangsung. Menurut kesepakatan ahli sejarah, Rasulullah SAW tinggal bersama Ummul Mukminin Khadijah selama 25 tahun atau 24 tahun. Itu sepakat. Merujuk Fathul Bari oleh Hafiz Ibn Hajar, halaman 1705. Jika Ummul Mukminin Khadijah meninggal ketika berusia 50 tahun, ini bermakna usia beliau ketika berkahwin dengan Rasulullah SAW ialah 25 tahun. Itulah. Kalau 50 tahun dah. Pendapat ulama yang menyatakan umur 28 tahun. Pertama, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim Al-Nasaiburi, 301 hingga 405 Hijrah. Dalam Al-Mustadrak Al-Sahihain, membawakan dua maklumat yang berkaitan perkara ini. Maklumat pertama, Muhammad bin Ishaq berkata, sesungguhnya Abu Talib dan Khadijah meninggal dunia pada tahun yang sama. Ia berlaku 3 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Khadijah dikebumikan di hujun, Rasulullah SAW sendiri turun ke kuburnya. Usia beliau ketika dikahwini oleh Rasulullah SAW ialah 28 tahun. Muhammad berkata gelaran Khadijah ialah Ummu Hind, Mak India. Bila memperolehi anak lelaki dan perempuan hasil perkongsian hidup dengan Rasulullah SAW. Ibu Khadijah bernama Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam. Sedangkan neneknya, ibu kepada ibunya, iaitu Halah binti Abdul Manaf. Maklumat ini dipetik daripada Ibn Ishaq, namun malangnya beliau tidak mengemukakan sanad, tak ada sanad masalah. Untuk mengesahkannya, jika jadi kesahihan maklumat ini masih diragui. Maklumat kedua. Hisham bin Urwah berkata, Khadijah wafat ketika beliau berusia 65 tahun. Al-Hakim mengatakan, pandangan ini adalah syaz pelik. Sesungguhnya maklumat di sisiku menunjukkan beliau meninggal sebelum usia 60 tahun. Peluk tu dah. Rujuk Al-Hakim An-Nasaiburi, Kitab Ma'rifat As-Sahabah, bab minhum Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzzar radhiyallahu anha, nombor 436, 4838, muka surat 200. Jadi kitab apa ni? Kitab Ma'rifat As-Sahabah, Hakim An-Nasaiburi. Maklumat kedua ini dipertikaikan sendiri oleh Al-Hakim yang meragui usia Ummul Mukminin di saat kematiannya. Jika benar Ummul Mukminin meninggal ketika usia 60 tahun, usianya ketika berkahwin dengan Rasulullah SAW ialah 35 tahun. Bukan 40 tahun juga dah. Dan dengan mengambil kira tempoh perkahwinan mereka yang memakan masa 25 tahun. Oh, jadi 60 tahun dah. Gitulah dah. Yang kedua, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Hamad Ad-Dulabi 224 hingga 310 Hijrah. Dalam Az-Zuriyah At-Tahirah An-Nabawiyah memetik pernyataan Abdullah bin Abbas pernah menyatakan bahawa Rasulullah SAW mengahwini Ummul Mukminin Khadijah ketika beliau berusia 28 tahun. Dengan mahar 12 uqiyah emas, iaitu 406.2 gram emas dah. Mahal juga dah. Aku telah dimaklumkan bahawa Rasulullah SAW mengahwini Khadijah radhiyallahu dengan mahar sebanyak 12 uqiyah emas ketika beliau berusia 28 tahun. Khadijah umur 28 tahun ikut ni lah. Abu Bashar Muhammad bin Ahmad bin Hamad Ad-Dulabi Az-Zuriyah Al-Tahirah An-Nabawiyah Kuwait Darus Salafiyah 1986. Bab Tazwij Rasulullah SAW Khadijah radhiyallahu nombor 1430. Maklumat yang dipetik oleh Ad-Dulabi disebutkan juga oleh Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat melalui periwayatan Al-Kalbi dan juga Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq melalui Abu Saleh.
Namun Al-Kalbi dituduh sebagai pendusta, sedangkan Abu Salih dikatakan seorang yang dhaif dan mudallas. Yang ketiga, menurut Abil Hasan Ali bin Isa bin Abil Fatah Al-Arbali dalam Kashful Ghummah fi Ma'rifah Al-A'immah, kitab Syiah nak kira dah. Ibn Abbas berkata, sungguhnya Rasulullah SAW mengahwini Khadijah ketika berusia 28 tahun. Maharnya ialah 12 auqiyah emas. Sebagaimana itu jugalah mahar yang diberikan kepada isteri-isteri yang lain. Dikatakan juga bahawa beliau lahir 15 tahun sebelum tahun gajah. Dikahwini oleh Rasulullah ketika berusia 40 tahun. Sedangkan baginda SAW ketika itu berusia 25 tahun. Ada dua disebut situ. Dua pendapat juga dah. Okey, jadi Ibn Abbas kata 8 tahun. Riwayat lain kata 40 tahun dah. Balah, pendapat ulama kontemporari mengenai kisah ini. Ulama moden kata gapo dah. Dr. Akram Dia Al-Umariyah dalam As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahih membawakan dua pandangan, iaitu 28 tahun dan 40 tahun. Dan beliau kemudian mempertikaikan maklumat 40 tahun tersebut. Katakan Ibn Ishaq mengatakan usia Khadijah ketika berkahwin ialah 28 tahun, manakala Al-Waqidi menyatakan 40 tahun. Pada kebiasaannya wanita sudah tidak mampu beranak selepas berusia 50 tahun. Ini kena dirayah, kena ada tu. Kalau dia kahwin umur 40 tahun, dah nak boleh anak ramai tu, pelik dah. Jadi 40 tahun ni dekat dengan menopause, kita kata dekat dengan tak boleh anak lah, benih tak kuat dah. Beliau kemudiannya, kalau anak sebagai dua tu logik. Ni anak bahaya ramai lagi dah. Dah. Ni mana orang lagi. Peliklah dah. Beliau kemudian memberikan komentar di bahagian nota kaki bahawa maklumat Ibn Ishaq dibawa oleh Al-Hakim namun tanpa sanad dah. Tapi masalah tak ada sanad pula dah. Hak sokong dapet dah. Akram Dia Al-Umari As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahih Muhawalah di tatbiq qawaid al-muhaddisin fi naqd riwayat As-Sirah An-Nabawiyah. Al-Madinah Al-Munawwarah Maktabah Al-Ulim wal Hikam 1994 muka surat 113. Jika mukminin Khadijah berkahwin pada usia 40 tahun, maka terdapat berapa orang anak seperti Fatimah yang lahir ketika beliau berusia 50 tahun ke atas dah. Lebih 50 tahun baru nak beranak. Pelik tu lah. Menurut maklumat yang agak kuat, Fatimah merupakan anak kedua terakhir. Dan Kulthum merupakan anak yang paling bongsu. Ada pula hak bongsu lagi dah. Umur berapa? 55 dah. Beranak lagi dah. Kenyataan akhir Dr. Kram juga menunjukkan beliau menolak periwayatan yang mengatakan 40 tahun tak logik kata. Ada kata dia berubah. Dia jadi anak darah semula laga apa tak terpakai apa tu dah. Dia kena kira ada hujah lah. Yang kedua, Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad dalam As-Sirah An-Nabawiyah fi Dha'i Al-Masadir Al-Asliyah mengatakan, Khadijah meninggal dunia ketika berusia 65 tahun menurut pandangan yang masyhur. Dan ada mengatakan pandangan lain. Dan umur beliau ketika dia kahwin Rasulullah SAW ialah 40 tahun menurut pandangan yang masyhur, dan ada mengatakan pandangan lain. Dalam nota kaki ini beliau menjelaskan usia kewafatan Ummul Mukminin Khadijah 65 tahun dan usia ketika berkahwin ialah 40 tahun ada nyatakan oleh Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat melalui gurunya Al-Waqidi. Namun beliau menyatakan Al-Waqidi adalah matruk. Beliau menyatakan penghormatan beliau terhadap Al-Waqidi sebagai seorang tokoh dalam Al-Maghazi dan As-Siyarah. Selain itu beliau turut membawa kepandangan bahawa usia Ummul Mukminin ialah 28 tahun, namun ia diriwayatkan oleh Al-Kalbi seorang yang matruk juga. Sama kuat, sama berat belaka dah. Okay, pandangan ulama terhadap Al-Waqidi dan Al-Kalbi lah. Perawi kisah lebih awal lah. Ini merupakan perbincangan yang agak berat dan boleh menimbulkan kontroversi khususnya apabila membincang kepribadi Al-Waqidi. Terdapat sebagai ulama menolak keras Al-Waqidi dan langsung tidak mahu menerima periwayatannya. Terdapat juga yang menerimanya dan memberikan pujian, dan ada juga yang hanya menerima dalam bidang sejarah sahaja dan menolak periwayatannya dalam bidang hadis yang lain. Kumpulan yang menerima periwayatan dan sejarah beranggapan syarat penerimaan kisah dalam sejarah lebih ringan daripada hadis. Di samping tujuan penerimaannya adalah untuk mengambil pengajaran sahaja. Ambil motivasi ke motivator. Maulana Asri Yusuf menolak keras periwayatan Al-Waqidi dan berpandangan tidak boleh dibeza-bezakan antara hadis dengan sejarah. Ini poin penting lah. Lawan ni jadi suhu ni. Termasuklah Maulana Asri, termasuk Al-Turmaza dan ulama-ulama Timur Tengah Peramah. Ia berpandangnya tak boleh beza hadis dan sejarah. Sejarah kadang-kadang ada unsur hadis, ada unsur ibadah, akidah, ada unsur mencela sahabat. Jadi benda tu ada akidah juga dah. Jadi ia tak boleh beza teguh dah.
Jika beliau boleh menipu dalam hadis, lagi-lagilah beliau akan menipu dalam sejarah, lagi kuatlah boleh menipu dah. Profesor Madya Dr. Basri Ibrahim pula mengambil sikap berhati-hati dalam menerima periwayatan beliau, semacam menunjukkan lebih baik menolaknya terus dan tersilap daripada tersilap menerimanya. Alasan untuk mengambil pengajaran tidak kukuh kerana perkara yang dibincangkan bukan pengajaran, sebaliknya kebenaran. Tu siapa dia? Cerita Waqidi lagu dah. Al-Waqidi, nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Umar bin Waqid, dikenali sebagai Al-Waqidi Al-Aslami, 130 hingga 207 Hijrah. Berdasarkan penulisan Ahmad bin Ali Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, 774 hingga 852 Hijrah, dalam Tahzib Al-Tahzib, beliau mengemukakan lebih ramai ulama yang mengkritik Al-Waqidi berbanding yang memujinya. Antara ulama yang memuji beliau ialah Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibrahim Al-Harbi dan Ad-Darwardi. Dikatakan pada Al-Waqidi adalah orang yang paling mengetahui tentang Islam, dan daripadanya berkata Al-Waqidi adalah orang yang paling dipercayai keislamannya. Manakala ulama yang tawakuf daripada memberikan komentar langsung ialah Asy-Syazkuni dan Hushaim, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Asy-Syazkuni berkata boleh jadi beliau manusia yang paling jujur, dan boleh jadi beliau adalah orang yang paling pendusta. Hushaim berkata jika beliau berdusta, tiada orang yang berdusta sepertinya, dan jika beliau bercakap benar, tiada orang yang bercakap benar sepertinya. Maksud tunjuk warak benar lah, perkara suruh biasa kita kata. Nampak ketuk guru dah. Dia kecek betul kau berlawak dah. Saya nak tirai kau macam mana dah. Jumlah ulama yang mengkritik beliau pula sangatlah ramai, antaranya Ali bin Madini, An-Nasai, Ibn Adi, Imam Abu Daud, Bundar, Ishaq bin Rahawai, Imam Syafi'i, Abu Hatim Ar-Razi, Ibn Al-Jawzi, As-Sadi, Imam Nawawi, Ad-Daraqutni, Al-Zahabi dan Al-Juzajani. Dihikayatkan oleh Abul Arab daripada Asy-Syafi'i ada 7 orang pemalsu sanad di Madinah. Salah seorang daripadanya ialah Al-Waqidi ni. Pemalsu hak kuat ni. Dia tipu sanad ni, Waqidi ni. Cerita sekarang tak ada sanad tipu tu. Hak sanad pun tipu lagi. Rekod pun sanad. Rekod sanad pula. Okey, tu Al-Waqidi. Al-Kalbi pula. Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin As-Sa'ib bin Bishr, 46 Hijrah. Kesemua ulama yang disenaraikan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar mengemukakan kritikan yang amat berat terhadap beliau, termasuklah Imam Bukhari. Beliau tidak mengemukakan kritikan, sebaliknya hanya penjelasan lah. Yahya bin Ma'in Al-Asma'i daripada Abu Awanah, Al-Hakim, Ad-Daraqutni, An-Nasai, Ibn Adi dan Abu Hatim Ar-Razi. Sebelum ini telah dinyatakan maklumat perkahwinan Rasulullah SAW mermaharkan 12 auqiyah emas dah. Maklumat tersebut disampaikan oleh Hisham daripada ayahnya Al-Kalbi, daripada Abu Saleh dan daripada Ibn Abbas. Lihat kritikan ulama terhadap rantaian perawi ini. Abu Asim berkata, Sufyan Ats-Tsari melaporkan padaku, katanya, Al-Kalbi berkata, apa yang aku riwayatkan daripada Abu Saleh daripada Ibn Abbas adalah dusta. Al-Kalbi sedih mengaku dah. Apa yang aku riwayatkan daripada Abu Saleh daripada Ibn Abbas adalah dusta, janganlah meriwayatkannya dah. Mengaku dah. Al-Kalbi mengaku kepada Sufyan Ats-Tsauri. Abu Asim berkata dah, gitulah dah. Ibn Hibban berkata pendustaannya sangat jelas sehingga tidak memerlukan perincian yang lain tentang sikap-sikapnya. Sikap-sikapnya lain. Beliau meriwayatkan daripada Abu Saleh berkaitan tafsir, sedangkan Abu Saleh langsung tidak pernah mendengar daripada Ibn Abbas. Tidak halal untuk berhujah dengannya. Okey, kesimpulan dah, panjang punya perbincangan, kesimpulan dah. Setelah diteliti, terdapat 2 sumber yang paling kukuh dalam perbincangan ini. Sumber pertama, sumber Musa bin Uqbah yang bersambung kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu yang merupakan anak saudara kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu sendiri. Hubungan anak dengan mak saudara ini itu merupakan satu bukti yang sangat kukuh. Namun telah dikemukakan hujah yang menafikan kesahihan dan keabsahan maklumat tersebut. Beza 2 tahun tu. Jadi perbincangan tu bila tu jadi nampak paling terik pun 9 tahun lah. Beza Nabi dengan Khadijah. Okey, sumber kedua dah. Sumber Bahaqi dalam Ad-Dalail An-Nubuwah ini kelihatan lebih kukuh jika dibandingkan dengan periwayatan Al-Waqidi. Perhatikan tulisan penuh Al-Bahaqi berkenaan perkara ini. Abu Abdullah Al-Hakim berkata, aku membaca tulisan Abu Bakar bin Abi Khaisamah bahawa Mus'ab bin Abdullah Al-Zubairi mengkhabar kepada kami anak Rasulullah SAW yang sulung ialah Al-Qasim, kemudian Zainab, kemudian Abdullah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah, kemudian Ruqayyah. Jadi berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah. Mus'ab berkata dah. Lagi. Kemudian mereka
Demikianlah mereka. Demikianlah urutan mereka mengikut kelahiran. Kemudian Al-Qasim mati. Itu anak baginda SAW yang pertama meninggal di Mekah lagi. Kemudian Abdullah pula meninggal dunia. Kemudian Khadijah ketika berusia 65 tahun. Ada yang mengatakan 50 tahun. Itulah yang lebih sahih. 50 tahun itu lebih sahih. Ini kata Al-Hakim ni. Dalam Dalail Nubuwah Baihaqi lah. Jadi 2 halaman 70 hingga 71. Namun kita tetap sukar untuk menerima bahawa usia Ummul Mukminin Khadijah ialah 25 tahun ketika berkahwin dengan Rasulullah SAW, selagi mana kita masih berpegang dengan maklumat-maklumat itu tidak berasas. Menyatakan Ummul Mukminin nama menjanda setelah kematian suami beliau yang pertama sehingga dikatakan 15 tahun. Pelik, 25 tahun, janda sampai 15 tahun, sampai 40 tahun baru nikah. Sekiranya maklumat lama menjanda itu tepat sekalipun, tempoh 3 hingga 5 tahun sudah boleh dikira tempoh yang agak lama bagi tradisi orang Arab ni. Pelik lah 3 tahun tak nikah pun janda lama dah. Pasal orang zaman dulu mudah nikah, 4 orang, 10 orang nikah, 10 ada dah. Sebelum Islam tu dah. Ini kerana sekiranya kita melihat kepada sejarah mereka, mereka agak cepat mengahwini mana-mana wanita yang menjanda. Janda ni tak dah lama dah, memang berebut je aku dah. Ini berlaku dalam kalangan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam sekalipun dah. Maklumat yang kuat menunjukkan beliau telah berkahwin dengan 2 orang lelaki sebelum ini, iaitu Atik dan Hindun, yang dikenali sebagai Abu Halah. Jika kita meletakkan usia 15 tahun untuk perkahwinan pertama, memperolehi seorang anak atau 2 orang anak, khilaf, dan usia 18 tahun untuk perkahwinan yang kedua, memperolehi seorang anak atau 2 orang anak, khilaf juga kan. Ada logik dan boleh terima akal bahawa pada usia 25 tahun pun beliau telah berkahwin pula dengan Rasulullah SAW. Dia boleh kahwin. Janda zaman dulu nikah bukan umur kita dah. Bukanlah nikah umur 9 tahun, 10 tahun. Tapi lepas dia boleh. Gitu dah. Umur 12 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun tu. Boleh dah. Biasa boleh nikah dah. Orang zaman dulu lah. Orang Melayu pun gitu dah. Tapi bukan nikah umur 9 tahun, 10 tahun. 9 tahun dah umurnya. Lepas 11 tahun, 12 tahun lah kita kata dah. 12 tahun ke atas tu logik dah. Jadi 15 tahun logik dah. Lepas tu nikah cerai. Jadi umur 25 tahun tu nikah balik dengan Nabi tu logik dah. Wujud khilaf tentang jumlah anak ialah berdasarkan khilaf ulama tentang siapakah suami pertama Ummul Mukminin Khadijah dah. Okay, kaedah kiraan. Menurut riwayat Rasulullah SAW tinggal bersama isterinya Khadijah selama 25 tahun. Sekiranya umur Ummul Mukminin Khadijah ketika berkahwin dengan Rasulullah SAW ialah 40 tahun, berarti beliau meninggal dunia ketika berusia 65 tahun. Maklumat tentang usia kematian ini juga dipertikaikan oleh Mus'ab bin Abdullah Al-Zubairi dan juga Al-Hakim. 2 orang pertikaian. Jika usianya ketika perkahwinan ialah 25 tahun, beliau meninggal dunia pada usia 50 tahun. Inilah yang lebih sesuai dengan kenyataan yang dikemukakan oleh Al-Zubairi. Persoalan seterusnya, siapakah Mus'ab Al-Zubairi dan apakah kedudukannya pada kaca mata ulama? Mus'ab Al-Zubairi, nama beliau ialah Abu Abdullah Mus'ab bin Abdullah bin Mus'ab bin Thabit bin Abdullah bin Al-Zubair bin Al-Awam Al-Zubairi Al-Madani 236 Hijrah, tinggal di Baghdad. Para ulama melemparkan pujian tinggi terhadap beliau, antaranya Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Al-Abbas bin Mud'ab, Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, Ad-Daraqutni, Az-Zubair bin Bakar, Maslamah bin Qasim dan Abu Bakar bin Mardawih. Ulama usul ni pakat puji belakang Mus'ab Al-Zubairi. Sebagai contoh antaranya Abu Daud berkata, aku mendengar Imam Ahmad berkata Mus'ab Al-Zubairi seorang yang sabat, seorang yang tetap, kukuh ni. Ad-Dari berkata daripada Ibn Ma'in, Az-Zubairi alim dalam ilmu nasab, ilmu sejarah. Itu lebihnya dah. Jadi dia pakar ilmu nasab, keturunan ke sejarah, nasab keturunan lah. Al-Abbas berkata tentang Mus'ab, aku mendapati beliau merupakan orang Quraisy yang paling pakar dalam bidang nasab. Keturunan ni umur gapo mati ni kuat ya dah. Ad-Daraqutni berkata beliau seorang yang thiqah. Beliau terbukti seorang ulama dan sejarawan yang terbilang. Namun ini tidak bermakna periwayatan beliau diterima terus, apalagi beliau sendiri tidak hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun periwayatannya ada asas dan kaitan yang kuat dengan hasil kajian yang telah dilakukan. Jadi tak boleh pandang rendah lah. Dia pertikaikan 25 tahun. Khadijah wafat tu, dia kata lebih kuat 50 tahun tu ada asas lah. Pasal dia tokoh yang hebat dah. Dapat difahami dari kisah ini, perbincangan tentang usia Ummul Mukminin bukan bertujuan untuk menimbulkan kekecohan dalam dunia akademik. Sebaliknya merupakan kajian yang lebih bersifat mencari kebenaran berdasarkan penghujahan yang telah disampaikan oleh ulama. Tiada maklumat yang betul-betul kuat tentang perkara ini. Tidak mustahil untuk menyatakan Ummul Mukminin berusia 40 tahun ketika berkahwin dengan Rasulullah SAW. Tidak mustahil juga. Dan lebih tidak mustahil sekiranya beliau berusia di bawah daripada 30 tahun lagi. Tak mustahil sebab anak lama siapa? Nah, okey dah. Kalau 40 tahun tu baru nikah.
umur dekat 50 tahun beranak lagi, pelik juga dah. Pelik lah. Wallahu alam, itulah perbincangan tentang umur. Khadijah. Jadi kesimpulannya tak tahu aku. Tapi nak kata 40 tahun tu payah dah. Masa berkahwin dengan Rasulullah payah juga dah. 30 kata kalau tikah 2 tahun dengan Nabi, tikah 9 tahun dengan Nabi, jadi 25 campur 9 34 dah. Ada logik juga sikit dah. Logik dia lah beranak kita kata dah. Kalau lah gitu lebih kurang perbahasanya. Tapi nak kata 40 tahun takut dia ringkah padahalnya 34 ke 35 lebih ringkah jadi 40 tahun. Ada juga dah orang Arab ni nak dia bunda panggil bunda dah. Jadi itulah perbahasan dia, baru logik sikit lah untuk lahir orang anak. Setakat itulah perbincangan kita. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma dika, subhanakallahumma dika, syala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.